Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita hadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana menimpah kurnianya maka kita dapat bertemu dalam satu perjumpaan ini. Walaupun agak ringkas, saya akan menceritakan sedikit tentang kisah pembukaan Kota Mekah. Okay, pembukaan Kota Mekah ini telah berlaku pada tahun ke-8 Hijriah. 8 Hijriah setelah mana perjanjian Hudaybiyah, pasukan kafir Quraisy telah mengkhianati Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW telah mengambil keputusan untuk membuka Kota Mekah ketika itu. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Rasulullah SAW telah mempersiapkan 10,000 pasukan kaum muslimin, para sahabat untuk membuka Kota Mekah ketika itu. Dan para sahabat telah berkhemah ataupun telah bermalam di satu tempat yang berhampir dengan Kota Mekah. Dan Abu Sufyan Ibn Harbin, ketua kafir Quraisy ketika itu, yang sebelum Islamnya, beliau telah keluar daripada kawasan Kota Mekah untuk berjumpa Rasulullah SAW dan untuk menyatakan keislaman dia. Beliau bersama bapa saudara Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika mana Abu Sufyan Ibn Harbi telah sampai bertemu Rasulullah SAW, Umar bin Khattab minta izin Rasulullah SAW untuk memegang kepala Abu Sufyan. Tapi ditegak oleh Rasulullah SAW. Jadi, ketika itu tuan-tuan, Abu Sufyan Ibn Harbi melihat akhlak Nabi SAW dan beliau telah menyatakan keislamannya dan telah memeluk Islam serta-merta ketika itu. Dan Abbas bin Abdul Muttalib ketika itu menyatakan, menzahirkan keislaman yang sama ini disembunyikan dan dia menzahirkan keislamannya ketika itu. Dan Abu Sufyan bin Harbin telah pulang ke Kota Mekah dan mempersiapkan Kota Mekah untuk menerima kedatangan Rasulullah SAW. Jadi 10,000 pasukan tentera Islam itu telah memasuki Kota Mekah dari segenap sudut. Rasulullah SAW satu bahagian sudut dipimpin oleh Rasulullah SAW dan satu bahagian sudut dipimpin oleh para sahabat yang lain. Tidak berlaku pertempuran apa-apa pun kecuali di sudut Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid bertempur dengan kawan lama dia, Ikrimah bin Abu Jahal, yang belum memeluk Islam ketika itu. Mereka berperang dan Ikrimah bin Abu Jahal telah kalah. Dan Ikrimah bin Abu Jahal telah mengundurkan diri dan melarikan diri di tempat yang jauh. Ketika mana Rasulullah SAW telah masuki Kota Mekah, orang-orang Quraisy ketika itu berkumpul kepada Rasulullah SAW dan bertanya dan menunggu nasib mereka. Dan Rasulullah SAW bersabda secara mahfumnya, barang siapa yang berada di rumah Abu Sufyan dia selamat, barang siapa yang berada di sekian-sekian dia selamat. Dan sekarang kamu semua telah bebas. Maka ketika itulah Rasulullah SAW memaafkan mereka dan ketika itulah mereka memeluk agama Islam. Dan berhala-berhala Lat Uzza telah dimusnahkan, telah dipecahkan. Berhala-berhala 300 berhala di keliling Kaabah telah dipecahkan. Dan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ketika itu telah menaiki Kaabah ketika itu dan melaungkan azan menandakan syiar Islam ketika itu sudah berada di Kota Mekah. Dan kemenangan besar umat Islam ketika itu. Ketika itu Rasulullah SAW, semua umat Islam melakukan solat di Kaabah yang diimami oleh Rasulullah SAW. Ketika itu Hindu binti Utbah melihat keadaan begitu dan dia tertarik pada Islam. Dia katakan bahawa Islam telah masuk pada diri aku. Melihat akhlak Nabi SAW, melihat akhlak para sahabat. Dan ketika itu Hindun binti Utbah telah berjumpa Rasulullah SAW dan memeluk agama Islam. Daripada seorang perempuan yang memakan hati bapa saudara Nabi SAW, hati yang begitu keras, tak menerima Islam, tetapi dengan asbab akhlak Nabi, dengan asbab akhlak para sahabat,
Allah bagi hidayah bagi dia. Dan diceritakan pula bagaimana ketika itu Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal ketika itu telah diminta jaminan oleh isterinya kepada Rasulullah SAW. Jaminan keselamatan bagi untuk suaminya, Ikrimah bin Abu Jahal. Dan isterinya telah mencari dia dan meminta dia pulang. Dan telah jaminan keselamatan bagi dia. Ketika itu Ikrimah bin Abu Jahal telah pulang. Maka Rasulullah SAW telah menyambut dia dengan mukanya senyum. Dan mengatakan, telah pulang wahai sang pengembara. Dan ketika itulah ukhuwah, bermulalah kasih sayang antara Nabi SAW dengan Ikrimah bin Abu Jahal. Telah lenyap dendam Ikrimah bin Abu Jahal terhadap Nabi. Dan dia menangis dan telah meluk dan menyesal perbuatannya. Dan akhir sekali dia memeluk agama Islam. Dan dia telah berjuang bersama Nabi SAW. Dan perang Hunain. Dan telah berjuang bersama para sahabat yang lain. Sehingga beliau telah syahid di jalan Allah SWT di perang Yarmouk. Sebab daripada pembukaan kota Mekah ni tuan-tuan, maka tersebarlah Islam ke seluruh dunia Arab. Maka permulaan umat Islam untuk menyebarkan kepada di bumi-bumi ajam. Ke bumi apa? Bumi Parsi, bumi Rom. Dan dah hijrah ba'dal fath. Tak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Maksudnya sini, tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah, tapi yang adalah jihad dan perjuangan dan dakwah tetap diteruskan. Sehinggalah Islam tersebar ke seluruh alam ketika itu. Lepas itu, para sahabat selepas pembukaan kota Mekah dan selepas Haji Wada, para sahabat yang jumlah 124,000 ni telah bersebar ke seluruh alam untuk menyampaikan agama ni. Atas agama maksud hidup ni. Jadi, sebab pembukaan kota Mekah ini 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Selepas itu Haji Wada pada tahun 10 Hijriah. Dan selepas tahun ke-10 Hijriah, tahun ke-11 Hijriah Rasulullah SAW telah wafat. Tapi usaha dakwah masih berjalan. Telah dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu an, dan mereka telah sampaikan Islam ke seluruh dunia ini. Dengan asbab pengorbanan mereka ni kita dapat agama. InsyaAllah sekian. Moga kita dapat iktibar dalam peristiwa-peristiwa dalam bulan Ramadan ni, dapat iktibar untuk kita. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.